Kerana tu dalam suratul Fatihah, kalau boleh suratul Fatihah ni tuan-tuan, kita balik rumah sekejap lagi kita buka tengok apa dia punya makna dia. Kemudian kalau ada kitab-kitab tafsir yang boleh kita baca-baca tuan-tuan, kita tengok apa sebab suratul Fatihah ni dia adalah jawami'ul kalim. Dia adalah perkataan yang begitu solid walaupun hanya 7 ayat saja. للكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ianya akan diterima menjadi saham kita nanti pada hari akhirat. Allahumma amin. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Thimarul Jannah, terjemahan daripada kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang diterjemah ia oleh Syekh Idris Al-Khayyat Al-Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala daripada kitab Risalah Al-Mu'awanah. Jadi dia kata kita masih lagi berada pada fasal muraqabah. Jadi muraqabah, sedikit ulangan, kita dah terang sebelum ni, yang dikatakan muraqabah adalah merasakan dirinya senantiasa diperhatikan oleh Allah.
Kemudian bila dia dah rasa dia diperhatikan oleh Allah, lalu dia menjaga tingkah laku dia, kerana dia merasakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menilik dia, melihat dia, bukan hanya sekadar pada zahir, tetapi juga adalah pada batinnya. Antara inilah yang dimaksudkan sebagai al-muraqabah. Jadi dia kata, ni sambungan malam ni insya-Allah. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, maka malulah olehmu daripada Tuhan kamu akan sebenar-benar malu, dia kata. Dan tuan, kita kalau tak malulah hidup atas muka bumi, kata Nabi SAW, if'alu ma tasha', kata Nabi, buatlah apa-apa yang kamu kehendaki, kata Nabi SAW. Dan tuan, kadang-kadang manusia ni dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, seolah-olah macam perkara tu tak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, macam dia tidak ada Tuhan, seolah-olah macam tu. Kerana tu Nabi SAW kata, kalau dah kamu tak malu sangat hidup atas muka bumi ni, dah tak sedar diri sangat dah, if'alu ma tasha', buatlah apa-apa yang engkau suka, kata Nabi SAW. Dan tuan, tapi orang yang melakukan perkara-perkara yang dia lakukan atas dunia ni, dia kena ingat satu masa esok dia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Kerana tu dalam suratul Fatihah, dan tuan, dalam kalau boleh suratul Fatihah ni tuan-tuan, kita balik rumah sekejap lagi kita buka tengok apa dia punya makna dia. Kemudian kalau ada kitab-kitab tafsir yang boleh kita baca-baca, tuan-tuan, kita tengok apa sebab suratul Fatihah ni dia adalah jawami'ul kalim. Dia adalah perkataan yang begitu solid, walaupun hanya 7 ayat saja. Solid. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, sesungguhnya 30 juzuk Al-Quranul Karim itu berada di dalam suratul Fatihah. Dan tuan, maknanya suratul Fatihah ni kalau kita kaji, kalau kita tadabbur, seluruh daripada Al-Quran itu berada di dalam suratul Fatihah. Dan tuan, tapi dia punya ayat dia cuma ada 7 saja. Dan tuan, nak cerita luahnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, seluruh daripada suratul Fatihah itu berada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan tuan, dia doa ada dekat dalam tu, masya-Allah. Dan tuan, luahnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita, dan tuan, bagaimana ada satu cerita yang berlaku kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Syafi'i ni dia adalah salah seorang ulama hadis. Sehingga kan ulama menyatakan mazhab yang terdekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mazhab yang dibina oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, kita tengok Imam Syafi'i ini dan kita tengok ini luahnya ilmu Allah Ta'ala. Dan tuan, Imam Syafi'i dia menghuraikan satu cerita. Dan tuan, cerita tu bukan ada apa-apa, kita pun hanya faham cerita tu sekali lalu saja.
Dan ada cerita bagaimana Nabi SAW dia bertanya dengan satu orang budak yang bernama Umair. Dan Umair ni pula dia ada seekor burung yang dia sangat sayang yang bernama Nughair. Tetapi tuan-tuan, burung Nughair ni mati. Jadi budak ni dia rasa sedih, dia rasa duka cita sebab burung peliharaan dia mati. Tuan-tuan, Nabi nak hiburkan dia. Maka Nabi SAW pun tanya dengan budak ni, "Wahai Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair?" Tuan-tuan, cerita tu hanya setakat itu sahaja. Nabi tanya dengan budak ni, "Wahai Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair?" Tuan-tuan, Imam Syafi'i dia boleh bawa keluar daripada cerita ni sebanyak 70 hukum semua sekali. Tuan-tuan, Masya Allah, kita pun tak boleh nak bayang apa sebenarnya hukum yang ada daripada cerita ni. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia boleh bawa keluar daripada cerita ni sebanyak 70 hukum. Tuan-tuan, kalau kita mengaji kitab hikam yang tiap-tiap hari Sabtu tu, tuan-tuan, ilmu ni adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak ceritanya begitu luas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, maka malulah olehmu daripada Tuhan kamu, akan sebenar-benar malu. Tuan-tuan, kalau dah tak malu dah, if'alu ma tasya', buatlah apa yang kamu nak buat, tetapi nanti pada hari kemudian dihisap oleh Allah. Dalam suratul Fatihah Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, sebab tu Fatihah tadi kita sebut dia kena tadabbur. Tuan-tuan tengok apa dia punya makna dia. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki hari pembalasan. Tuan-tuan, maknanya apa? Pada hari pembalasan esok tak ada orang pun yang akan terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pada hari itu nanti ramai orang yang dia nak minta balik semula atas dunia. Qala rabbirji'un, kata Allah. Allah Ta'ala kata, ya Allah, ni perkataan, tuan-tuan, orang yang dah pi ke negeri akhirat. Tuan-tuan, Allah ni kita hidup tak apa. Tuan-tuan, atas dunia ni dia bukan tempat balasan atas dunia ni. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah menyatakan ad-dunya, dunia ni adalah tempat untuk manusia beramal pada Allah. Dia bukan tempat balasan. Sebab itu kalau majlis ilmu dinamakan salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah, mana keindahan syurganya? Tak ada. Mana dia yang kata rahmat daripada Allah? Tak ada, tak nampak ni. Tuan-tuan, kenapa? Kerana dunia ni adalah tempat dan masa kita beramal pada Allah. Tapi pada hari kemudian, yakni pada hari akhirah, Yaumil Jaza, ini adalah hari pembalasan. Tuan-tuan, hari pembalasan dah tak ada amal kepada Allah. Jadi orang yang pi ke negeri akhirat ni, bila dia tengok dengan mata kepala dia syurga, dia tengok dengan mata kepala dia neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata dengan Allah, qala rabbirji'un, ya Allah, balikkan kami semula di atas muka bumi, ya Allah. Tuan-tuan, dia nak balik semula atas muka bumi kerana apa? Nak beramal pada Allah. Tuan-tuan, pada masa tu dah orang kata apa? Dah tak ada masa lagi dah. Masa tu dah tak ada waktu lagi dah untuk dia beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka dia kata, maka malulah olehmu daripada Tuhan kamu akan sebenar-benar malu, dan bersungguh-sungguh olehmu akan bahawa tiada memperlihat ia, yakni memperjatuh ia Ta'ala atas engkau akan barang yang ia tegah. Dan tuan, maknanya apa? Kata pengarang pada kitab ni, jangan sampai
Allah Subhanahu wa ta'ala ni dia nampak kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Tuan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah kalian berada pada tempat-tempat hak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, mana-mana tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada dekat situ, maka kata Imam Ghazali, adalah kita di situ, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Allah Ta'ala nak kita berada di dalam majlis ilmu, tengok-tengok dia dah. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita berada dekat masjid, tengok-tengok dia dah. Dan tuan, semua tempat-tempat kebaikan ni dia dok ada. Dan tuan, maka jangan ada pada tempat-tempat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, berada pada tempat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya akan mengundang 1001 kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, maka dia kata jangan ada di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegah akan dikau. Sekira-kira menegah ia akan dikau, dan tidak meluput ia sekira-kira menyuruh ia akan dikau. Dia kata, dan tuan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita buat. Apa hak yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Dan tuan, maka kerana tu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, ianya adalah perkara yang mendatangkan manfaat untuk manusia. Tuan-tuan, ni benda hak yang diperintah oleh Allah. Setiap yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dekat sana adanya manfaat, kata ulama. Manakala benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya adalah perkara yang memudaratkan kepada manusia. Dan tuan, maka kerana tu kita buat apa-apa hak yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahawa dia telah meletakkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, hamba ni dia punya cogan, kata dia. Dan tuan, hamba ni dia punya tabiat dia sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taat kepada Engkau ya Allah. Dan tuan, maknanya dia tidak ada dakwa dakwi. Dan tuan, tidak ada lagi dah dia nak minta alasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia buat. Dan tuan, orang yang macam ni dia telah meletakkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan. Dan tuan, Imam Nawawi kata, tuan-tuan tengok nak, Imam Nawawi kata, Imam Nawawi kata, yang sebenar-benar hamba kepada Allah. Tuan-tuan, kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan supaya kita menjadi hamba kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Dan tidaklah aku menjadikan manusia dan juga jin melainkan untuk dia menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Dan tuan, jadi manusia dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata untuk menjadi hamba kepada Allah. Dan tuan, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan, siapa-siapa yang meletakkan dirinya sebagai hamba kepada Allah, maka dialah manusia yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, manusia yang paling mulia dan juga manusia yang telah meletakkan dirinya sebagai hamba Allah ni lagu mana? Tuan-tuan, bila mana dia beramal kepada Allah. Dan ini jugalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, niat ni kan dia ada beberapa martabat. Yang pertama, orang ni dia beramal kerana dia meniaga dengan Allah. Tuan-tuan, ni kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lagu mana dia meniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila dia melakukan sesuatu, dia nak sesuatu pula daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni kita baca dah dalam kitab Al-Hikam bagi Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Orang ni pada kedudukan yang paling rendah, tuan-tuan. Dan kata guru kami, Dr. Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala, orang yang pada peringkat permulaan ni, dia memerlukan kepada targhib, dia perlukan kepada dorongan untuk dia melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena cerita dekat dia, kamu buat sekian-sekian, pahala sekian-sekian. Kamu buat sekian-sekian, balasannya adalah sekian-sekian. Tuan-tuan, nak bagi apa? Dia bersemangat di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni martabat pertama. Martabat yang kedua, dia ada perasaan malu dan takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dah nampak elok sikit dah. Dia ada rasa malu, kemudian dia ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi dia tak sampai lagi kepada kedudukan semulia-mulia hamba. Tuan-tuan, yang paling mulia ni lagu mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia beramal adalah kerana semata-mata dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia beramal ni bukan kerana nak apa-apa. Tuan-tuan, tapi dia beramal itu adalah semata-mata ikhlas kerana Allah. Perkara ni disebut oleh Allah di dalam surah Al-Bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa," kata Allah. Dan tidaklah diperintahkan kepada manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dua keadaan. Tuan-tuan, satu mukhlisin, dalam keadaan mereka ikhlas dengan Allah. Tak cukup dengan ikhlas hunafa. Hunafa ni apa dia? Dia punya amalan tak bercampur dengan apa-apa, semata-mata ikhlas kepada Allah. Mukhlisin apa ni? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tuan-tuan, orang mengaji bahasa Arab, dia kata apa? Ni taukid ni. Tuan-tuan, maknanya dia nak apa ni? Dia nak yang ikhlas sungguh. Tuan-tuan, ikhlas sungguh ni lagu mana? Disebut oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, orang yang ikhlas beramal kepada Allah tidak memikirkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, sekira-kira menyuruhnya ia akan dikau, dia kata, maka lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita buat benda yang diperintah oleh Allah Ta'ala ni tak rugi apa-apa. Kita tak rugi. Bahkan bila kita melakukan dosa pada Allah, yang tu rugi. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, "Inna Allah la yahrumar rizqa 'alal 'abdi," kata Nabi, sesungguhnya terhalang rezeki ke atas seseorang hamba itu bizambih, adalah kerana disebabkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya apa? Kita ni yang kerana hidup susah ni, pasal apa susah? Tuan-tuan, susah ni bizambih, ianya adalah kerana dosa pada Allah.
Tuan-tuan, pasal apa? Benda yang kita buat kadang-kadang tak sukses bizambi, ianya adalah kerana dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa bala datang bizambi, ianya adalah kerana dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kalau orang yang bertakwa, Allah Taala cerita lain. Allah Taala kata apa? Allah Ta'ala kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kata Allah, kalaulah penduduk dalam sesuatu tempat mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakat, kami buka ke atas mereka itu keberkatan kata Allah. Tuan-tuan, berkat ni apa dia? Berkat ni kata ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu tak rugi. Kalau kita sembahyang banyak, tak rugi. Tuan-tuan, kita zikir banyak, tak rugi. Pasal apa? Kerana perkara-perkara inilah yang memberikan kemudahan kepada kehidupan dunia kita. Tuan-tuan, seorang ulama daripada kota Ainat di Hadramaut, Yaman. Tuan-tuan, nama dia Syekh Abu Bakar bin Salim, rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, Syekh Abu Bakar bin Salim, dia kata apa? Dia kata, dunia ni aku buang lama dah. Dia kata, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kita tak boleh nak kata apalah orang yang macam ni. Kan kita dah baca dah dalam kitab hikam Tok Pulau Manis, rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Ada golongan manusia yang pada kedudukan sabab. Tuan-tuan, dia hati dia masih lagi risau lagi. Kalau tak boleh makan, dia risau lagi. Tuan-tuan, kalau dia tak boleh apa yang dia hendakkan, tak dapat benda yang dia cita-citakan, dia ada risau lagi. Tuan-tuan, berbeza dengan orang yang berada pada kedudukan tajrid. Tuan-tuan, orang yang berada pada kedudukan tajrid ni, hatinya dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Allahu taala a'lam. Kerana tasawuf ni, kata ulama, man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tak rasa, maka dia tak tahu. Tuan-tuan, hati kita bukan sama. Bukan sama. Tengok tarawih pun lain-lain kan. Baru-baru ni, tarawih pun lain-lain. Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Tuan-tuan, di Yaman setiap malam 100 rakaat. Kita tak boleh nak faham. tak boleh kan. Mula 20 rakaat dekat masjid ni, kemudian 20 rakaat dekat masjid ni, 20 rakaat dekat masjid ni. Tuan-tuan, dalam kitab-kitab fiqh menyatakan apa? Solat tarawih tidak tertentu hanya pada 8 rakaat, juga tidak tertentu hanya pada 20 rakaat. Bahkan sebahagian daripada pendapat ulama menyatakan apa? Lebih daripada 100 rakaat. Cuma jari kita nak kena tuding balik kat kita. Nak buat ke tak? Tu ya. Nak buat ke tak? Kalau rajin dia akan buat. Kalau tak rajin dia tak buat. Masya Allah. Tuan-tuan, maka Syekh Abu Bakar bin Salim, dia kata apa? Dia kata, dunia ni aku dah buang lama dah. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Tuan-tuan, tapi kata Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap kali aku membuang dunia, setiap kali itu pula lah dunia ni akan datang kepada aku, dia kata. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia dah tak mau dah dengan keduniaan ni. Dia tak mau dah. Tapi tah macam mana dunia tu boleh mai kepada dia. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan kepadanya rezeki daripada sumber-sumber yang dia sendiri pun tak sangka. Siapa ni? Wa may yattaqillah. Tuan-tuan, dalam ayat ni, kalau orang mengaji bahasa Arab, dia ada syarat dengan jawab syarat. Tuan-tuan, wa may yattaqillah ni syarat. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, ni dia punya terma dia. Tuan-tuan, yang ni dia punya syarat dia, term dia. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, ada jawab daripada syarat ni, yaj'al lahu makhraja, dia akan dikeluarkan, dia akan dapat keluar daripada segala masalah.
wa yarzuquhu, dan dia akan direzekikan min haitsu la yahtasib, daripada sumber yang dia sendiri pun tak sangka-sangka, kata Allah. Tapi syarat dia apa? Yattaqillah, dia kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata lagi, sekira-kira menyuruh ia akan dikau, dan ibadatlah olehmu akan dia, seolah-olah engkau melihat akan dia. Dia kata, dan tuan kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah macam kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, perkara inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, inilah muraqabah. Dia duk berasa bahawa Allah Ta'ala tu tengok kepada dia. Dan tuan, nanti kita akan terang kat bawah-bawah nanti. Ya, kita cerita benda ni nak suruh Allah Ta'ala tu rasa tengok kita. Dan tuan, kita nak kuat dalam beribadat kepada Allah. Dan tuan, tapi benda ni dia ada kaitan dengan hati seseorang manusia. Nanti kat bawah dia akan cerita, nak dapat perasaan ni dia bermula daripada hati seseorang. Sebab ni benda hati. Dia bukannya benda yang boleh dibuat-buat, tak boleh. Kalau dibuat-buat lenguh badan. Dibuat-buat ni lenguh badan, tapi permulaan memang dia lenguh lah. Kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, permulaan seseorang itu adalah penat, manakala di akhirnya adalah sa'adah, adalah kebahagiaan, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita kan yang mengaji kat pondok dekat mana, mula-mula tu pertama tu dia agak payah dia nak menyesuaikan diri dia. Tapi bila dah lama dah dah lama dah kan. Kalau saya dulu mengaji di Kelantan dulu, dia bukan macam pondok lah ni kan. Kalau kami dulu ni pondok dulu-dulu, bumbung terbang kami pasang sendiri, paku sendiri, apa semua sendiri. Tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, habis-habis mengaji boleh survive kehidupan. Setakat bumbung bocor tak ada masalah. Budak pondok boleh buat. Masya-Allah. Agak-agak bini tak mau masak pun tak apa tapi jangan tak masak. Kita boleh masak, boleh hidup insya-Allah kalau seorang-seorang ni. Pasal apa? Dulu ni tok guru latih dah. Jadi sebab itu kata ulama, permulaan itu kadang-kadang susah, tetapi di akhirnya sa'adah adalah kebahagiaan. Jadi kata Imamul Haddad, dan ibadat olehmu akan dia seolah-olah, akan Allah Ta'ala, seolah-olah engkau melihat akan dia. Ibadat pada Allah seolah-olah macam kita melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW ditanya oleh Jibril AS, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Muhammad, tolong khabarkan kepada aku apa itu ihsan. Tuan-tuan, ihsan ni apa dia? Ihsan ni adalah perkara yang paling baik dilakukan oleh seseorang. Tuan-tuan, kita kalau nak buat amalan yang paling baik, hak ni lah yang paling baik sekali. Tuan-tuan, apa dia? Ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah ataupun kamu menjadi hamba kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia tengok ke Tuhan tak tahu kata apa. Tuan-tuan, Nabi Musa AS, bila mana dia naik ke Jabal Tursena, bila mana dia nak melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, Allah Ta'ala baru je mentajallikan cahaya dia. Tuan-tuan, belum dia lagi, baru mentajallikan cahaya dia. Tuan-tuan, janggut dia jadi putih, kemudian dia pun rebah pensan. Tuan-tuan, tak boleh. Tuan-tuan, kita ni kalau tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tahulah macam mana gamaknya keadaan kita. Tuan-tuan, ni kalau kita nampak syurga dekat depan kita, tak tahulah jadi apa kita.
nampak neraka Allah Subhanahu wa taala, tak tahu macam mana keadaan kita. Jadi kata Nabi SAW, ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah ataupun kamu jadi hamba kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah macam kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, seandainya kamu tak boleh melihat kepada Allah. Dan daripada hadis ni, daripada perkataan ni, Nabi SAW nak beritahu pada kita, atas dunia memang kita tak boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak nampak Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan, pasal apa tak nampak? Ini adalah ujian daripada Allah nak tengok siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Tuhan nak tengok siapa dia yang percaya sungguh-sungguh dan juga yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Cuma tuan-tuan, ada tanda adanya Allah Ta'ala. Ulama kata apa? Tanda adanya Allah, adanya alam ini. Tuan-tuan, bila ada alam ni, ada benda yang manusia tak boleh nak buat semua. Semua tak boleh buat. Nyamuk, ada yang boleh buat nyamuk? Tak ada. Lalat, ada yang boleh buat lalat? Tak ada. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala kata ni tanda wujud Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba kita nak suruh siapa buat ni? Saintis mana nak buat ni? Tuan-tuan, Tuhan mana yang nak buat ni? Tak boleh. Sebab itu Allah Taala kata, innallaha la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, kata Allah. Sesungguhnya Allah Taala tidak malu untuk menjadikan contoh di dalam Al-Quran yang agung, walaupun hanya sebesar ba'ud, hanya sebesar nyamuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Quran ni Masya Allah, dia kitab yang agung. Masya Allah. Tapi tuan-tuan, dalam Quran tu macam-macam duk ada, kan? Tuan-tuan tengok, lepas Fatihah mai surah Baqarah. Dan tuan, surah Baqarah makna apa? Baqarah ni maknanya lembu betina. Dan tuan, lepas Baqarah dia mai pula Alu Imran, iaitulah keluarganya Imran. Dan tuan, sampai yang terakhir adalah surah An-Nas. Surah An-Nas. An-Nas maksudnya apa? Adalah manusia. Ada tengah-tengah tu pula surah Al-Ankabut, surah labah-labah. Dan tuan, Allah Ta'ala kata apa? Dia sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah tak malu untuk memasukkan contoh-contoh walaupun sebesar nyamuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dalam Quran ni dia ada nama-nama yang kecil, ada nama-nama yang besar dalam Al-Quran. Ada macam-macam nama. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, di sini Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan satu kewujudan dia. Itu yang pertama. Dan tuan, yang kedua, nama-nama surah ni ada macam-macam benda, adalah kerana nak tunjuk semua benda ni di dalam pengaruh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana tu semua perkara tu ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kata Nabi SAW, fa illam takun tarah, kalaulah kamu dah tak boleh tengok pada Allah Subhanahu wa taala, memang tak boleh. Mana boleh? Kita boleh melihat kepada Allah di atas muka bumi ini. Tapi kalau dikehendaki oleh Allah, yang tu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, kalau kamu dah tak boleh tengok pada Allah, nak buat lagu mana? Fa innahu yaraka. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, walaupun kita tahu Tuhan tengah tengok kita, tapi kita buat tak ketahuan. Tuan-tuan, apa sebab dia? Yang ni nanti kita akan cerita di belakang nanti. Ini adalah berkait rapat dengan hati seseorang manusia. Maka dia kata lagi, dan ibadat olehmu akan dia seolah-olah engkau melihat akan dia. Maka jika tidak adalah engkau itu melihat akan dia, maka bahawasanya melihat ia akan dikau, dia kata.
Dan manakala melihat engkau daripada diri engkau itu segan daripada mengerja akan taat. Tuan-tuan, kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, bila kamu dah tahu dah Allah memerhatikan diri kamu, tapi masih lagi segan, tuan-tuan, tapi masih lagi malas nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, taat ni memang satu benda yang sangat besar untuk kita buat berbanding dengan mengikuti syahwat. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi pi ziarah, dalam Isra' Mi'raj, Nabi pi ziarah kepada syurga dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga ni dia dipagari dengan segala syahwat kepada Allah. Dia dipagari dengan segala kesusahan mendapatkannya, kata Nabi. Manakala neraka Allah Subhanahu wa taala, dia dipagari dengan syahwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya apa? Satu orang yang nak buat taat, yang nak pi kepada syurga Allah, masyaqqat. Dia akan melalui kesusahan. Dia akan melalui, kita kata apa? Berat untuk dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi nak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, syahwat. Tuan-tuan, syahwat ni apa dia? Menyenangkan diri. Tuan-tuan, syahwat ni sesuai dengan hawa nafsu manusia. Maka kerana tu dia dipagari, neraka dipagari dengan syahwat. Maka mudah sangat untuk orang ni melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, bila engkau tengok segan daripada mengerja akan taat, maknanya apa? Malas mengerjakan taat, dan cenderung, yakni cenderung kepada maksiat, maka memperingat olehmu akan dia, dengan bahawasanya Allah Ta'ala mendengar ia akan dikau, dan melihat ia akan dikau, dan mengetahui ia akan hati engkau, dan cakapan engkau yang tersembunyi sekalipun. Tuan-tuan, kalau kita ni malas melakukan taat dan cenderung melakukan maksiat pada Allah, ingat benda-benda yang disebutkan oleh pengarang kitab ni. Allah tengok kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu hati kita, sekalipun benda tu sangat tersembunyi, ianya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak memberi faedah, dan ada orang benda ni tak beri faedah pun pada dia, ceritalah neraka kok mana pun. Cerita neraka kat dia. Dalam neraka ni dahsyat. Azab Allah Subhanahu wa taala ni berat. Tuan-tuan, malah dia akan balas balik kat kita dia kata kobok lain-lain dia Kalau rasa aku kena azab bising hingga hang nanti esok mati jangan tanam sebelah aku. Boy, dia buat main benda tu. Masya-Allah. Tuan-tuan, dia buat main tu pasal apa? Kerana kata Nabi SAW, orang sihat tak dapat menghargai kesihatan. Kerana apa? Dia belum sakit. Orang yang hidup tak dapat hargai kehidupan selagi mana dia tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lah ni sihat lah. Lah ni. Esok-esok ni bila dah sakit, baru dia nak menyesal. Kalau aku tahu aku tak minum je ni, aku tak makan benda ni. Dan dah sakit dah. Kemudian Nabi kata apa? Orang yang hidup tak boleh hargai kehidupan setelah dia mati. Memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala rakamkan perkataan orang yang dah pergi ke akhirat. Mereka kata apa? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikkan kami semula di atas muka bumi. Tanda pasal apa nak balik semula atas muka bumi? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah dan juga aku nak buat amal-amal saleh kepada engkau ya Allah. Dan tuan, Allah Ta'ala templak orang macam ni. Allah hujah balik orang macam ni. Allah Ta'ala kata apa? Awalam nu'ammirkum.
apakah umur yang kami beri dulu tak cukup, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi kata Imam Al-Haddad, kalau semua peringatan ni pun tak memberikan faedah akan dia, oleh ini segala peringatan, kerana singkat pengetahuannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkan olehmu baginya akan tempat dua malaikat yang mulia yang menulis keduanya akan kebajikan dan kejahatan, dan bacalah olehmu atasnya akan firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah nasihat tadi pun tak mendatangkan faedah, tak gerun apa-apa, tuan-tuan ingat pula benda yang kedua ni. Apa dia? Di kanan dan juga kiri kita ada dua malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mencatat segala kebaikan dan juga segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, maka dia kata apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bacakan ayat ni kepada orang yang dah tak boleh dah dengan apa juga peringatan, maka peringatkan orang tu dengan ayat ni. Apa dia? Di kiri, di kanan dan juga kiri dia ada dua malaikat yang setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa yang kita buat daripada kebaikan, dia catat. Kemudian apa kejahatan yang kita buat, dia catat. Tuan-tuan, ingatlah kepada benda ni, kerana apa? Dia akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, apapun juga tuan-tuan, ianya adalah bermula daripada hati seseorang. Kalau hati seseorang itu tidak disucikan sama sekali, tuan-tuan, segala tazkirah, segala peringatan, ianya akan berlalu begitu sahaja. Kenapa? Tak boleh satu-satu hati dimasuki dengan hidayat apabila dia dikotori dengan noda dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.